Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara okey Ustaz Hafiz? Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat kita, sahabat usrah kita dan juga sahabat-sahabat jemaah yang mendengar siaran kita pada malam ini, alhamdulillah, malam ni kita bertemu sekali lagi dalam siri usrah kita, dan tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini ialah mengejar cinta dan juga redha Allah. Tajuk ni tajuk besar kerana kita mencari sesuatu yang sangat besar dan sangat mahal harganya di sisi Allah, pencipta dan pemilik alam semesta. Jadi nak dapat cinta dan redha Allah ni sesuatu yang sangat mahal harganya. Tapi mudah-mudahan harga yang Allah Ta'ala nak jual tu kita mampu beli dengan rahmat dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Justru pada malam ini dalam waktu yang agak terbatas akan kita kupas tajuk berkaitan dengan cinta, mahabbatullah dan juga redha Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, Allah adalah Tuhan. Antara perbuatan yang Allah Ta'ala buat ialah mencintai hamba-hambanya. Antara yang Allah Ta'ala lakukan, af'al pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Allah mencintai hamba-hambanya. Yang ni kita kena tahu. Dalam Al-Quran kita akan jumpa banyak ayat yang Allah Ta'ala sebut innallaha yuhibbu. Contohnya Allah Ta'ala kata innallaha wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah juga kata innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga berkata fa innallaha bala man awfa bi'ahdihi fa in wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala juga kata fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Allah sebut dalam Quran dia yuhibbu ni maknanya apa? Allah mencintai. So bila kita tahu Allah mencintai hamba-hambanya yang terpilih, maka bukankah kita bercita-cita nak jadi sebahagian hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita cinta kepada Allah itu sebahagian daripada maksud iman. Sebahagian daripada syarat iman kepada Allah ialah mencintai Allah. Salah satu daripada syarat syahadah yang 7 adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Betul tak? Wa syurutun sab'atun qad qayyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqaka Allahu lima ahabbah. 7 syarat la ilaha illallah. Ilmu. Yang kedua yaqin. Yang ketiga, qabul, yakni terima apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Wal inqiyad, patuh kepada semua yang Allah Ta'ala syariatkan.
wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu, jujur dalam syahadah, ikhlas dalam syahadah, dan akhirnya dalam syahadah itu mesti ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 7 syarat yang terkandung dalam wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah. So, erti kata mencintai Allah adalah kewajipan bagi seorang yang beriman. Setiap orang beriman wajib dia mencintai Allah. Balah lebih daripada sekalian yang ada. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, kata Nabi SAW. Tidak akan beriman seorang kamu sehingga dia mencintai Nabi lebih daripada sekalian makhluk. Dan dalam hadis Nabi SAW sebut 3 perkara yang apabila ada dalam hati seorang hamba, dia akan mendapati kemanisan iman. Yang pertama ialah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul dia paling cinta dalam hidup dia. So, kita berbicara tentang cinta kita kepada Allah adalah satu kelaziman, kewajipan. Wajib kita mencintai Allah. Masalah sekarang ni ialah macam mana kita nak meraih cinta Allah kepada kita. Seorang boleh mendakwa dia mencintai sesuatu, tapi nak dapat balik cinta tu, itu yang payah. Bahasa orang muda dipanggil bertepuk sebelah tangan. Kita kata kita seronok sayang kat dia, tapi belum tentu dia sayang kat kita. Betul tak? Itu manusia. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, kalau tiba-tiba seorang tu dia kata dia cinta kepada Allah, tapi dia tak buat perkara-perkara yang menjadikan Allah cinta kepada dia, maka cinta dia adalah cinta palsu. So, kita pada malam ni nak kupas lebih lanjut beberapa perkara berkaitan dengan cinta kepada Allah. Sebab tu dalam satu ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 54, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, siapa yang murtad, berpaling daripada kalangan kamu, andini, daripada agama Allah. Allah tak kisah kalau kamu nak tinggalkan agama Allah, murtad, tak ada masalah bagi Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka juga mencintai Allah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut cinta yang berbalas. Kita nak cinta yang berbalas. Jangan cerita bab cinta pada makhluk, cinta manusia, cinta monyet, cinta gapo ni. Ni cinta yang teragung. Orang hari ni duduk sibuk kejar cinta manusia. Tengok orang handsome sikit, mula mencintai dia. Tengok orang panggil cantik sikit, rupawan, mulalah jatuh cinta. Dia lupa kepada cinta yang teragung. Cinta yang teragung ni ialah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin telah menceritakan sifat ataupun perkara berkaitan dengan cinta. Kerana orang beriman, cinta dia paling agung berada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang orang kata tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang, ni orang yang panggil penyakit angau pada manusia. Tapi pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya cinta tu melupakan dia akan segala kesusahan dunia. Cinta yang menjadikan segala musibah menjadi ringan.
Cinta yang menjadikan segala kepayahan menjadi senang. Cinta yang mana dia sanggup untuk bangun di tengah malam. Cinta yang menjadikan dia ni sanggup untuk bersengkang mata, berjauhan dengan keluarga demi menghafal ayat-ayat Allah. Cinta yang teragung. Orang mukmin ni Allah Ta'ala kata apa? Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Orang beriman paling tinggi cinta dia kepada Allah. Walaupun orang kafir ada kata dia cinta kepada Tuhan dia, cinta kepada Tuhan dia, tapi sebenarnya tak boleh lawan cinta orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, al-mahabbatu hiya al-manzilatu allati tanafasa fiha al-mutanafisun wa 'alayha tufanil muhibbun wa birawhi nasimiha turawihul abidun wa fahiya qutul qulub wa ghidha'ul arwah wa qurratul uyun wa hiya al hayatul lati man hurimaha fahuwa fi jumlatil amwat wal fawzul ladzi man faqadahu fahuwa fi biharil dhulumat ila akhiril jumlah. Kata Ibn Qayyim, cinta ni satu kedudukan, satu manzilah yang orang senantiasa berlumba-lumba mendapatkannya. Cinta ni satu kedudukan yang orang pakat nak kejar. Okey? Nak kejar dalam sifat seorang sanggup fana, binasa dalam mengejarnya. Orang kalau cinta dunia, dia punya sifat kejar tu. Anak pun dia tinggal, masa pun dia gadai, kesihatan tubuh badan pun dia sanggup abaikan demi mendapat apa yang dia nak. Kerana apa? Cinta dunia. Sepatutnya kalau kita tahu nilai cinta dunia, buat bandingan. Kalau cinta dunia macam ni, cinta kepada manusia macam ni, cinta kepada kerjaya macam ni, cinta kepada raja macam ni, maka bandingkan semua cinta tu, cinta Allah Subhanahu wa taala sepatutnya lebih tinggi daripada itu. Sebab orang beriman, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Ibnul Qayyim, dialah nyawa sebenar yang ada. Dan dialah kalau tak ada rasa cinta dalam diri, orang itu seolah-olah sudah termasuk dalam senarai orang-orang yang mati. Kerana hati yang tak ada dalamnya cinta Allah sama seperti mayat-mayat yang tidak bernyawa. Dahsyat. Baik. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita nak mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala, nak kejar cinta Allah Subhanahu wa taala ni macam mana? Ataupun sebelum daripada kita nak tahu, nak kejar, nak capai itu, ada ke tak tanda-tanda yang boleh, yang menampakkan seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kata, macam mana aku nak tahu? Aku kata aku cinta kepada Allah. Tapi macam mana seorang tu dia nak tahu apakah Allah mencintainya? Supaya kita rasa bahagia dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan ni payah nak jawab ni, bukan mudah. Betul tak? Sebab sesuatu tu ghaib, hanya Allah Taala yang tahu. Cuma ada ke tak persoalan ada orang tanya Syekh Saleh Al-Munajjid, macam mana ada tak tanda kepada cinta Allah ni? Jawapan dia bahasa mudah, apabila Allah mentaufikkan seseorang hambanya kepada kebaikan, maka itulah antara tanda Allah mencintai hambanya. Kebaikan yang macam mana? Baik, kita detailkan. Pertama, tanda orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, Allah akan jadikan dia mengikut petunjuk Nabi. Mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil, hujah
untuk katakan macam tu. Allah Ta'ala sendiri yang kata dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Betul tak? Ingat tak ayat tu? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sekiranya kamu betul-betul mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah Nabi, ikutlah aku. Yang aku di situ Nabi lah. Nescaya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Ini antara ayat yang paling jelas yang menunjukkan kalau seorang tu nak mendapat cinta Allah, jalan dia ialah ikut Nabi. Dan siapa lagi kita nak dengar lebih daripada Allah sendiri? Allah yang kata, kalau siapa ikut Nabi dia, Allah akan cinta kepada dia. Maka tanda kecintaan Allah pertama kepada hamba-Nya ialah Allah menjadikan dia mengikut petunjuk Nabi-Nya. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Hari ni kita belajar, kita tahu satu sunnah Nabi. Kita pun buat, amalkan sunnah tersebut. Insya-Allah, itu adalah sebahagian daripada tanda cinta Allah kepada hamba dan sebahagian daripada jalan hamba untuk sampai kepada cinta Allah. Apa dia? Ittiba'is sunnah. Mengikut sunnah. Ini nombor satu. Jelas ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Baik. Yang kedua, tanda cinta Allah ni kepada hamba-Nya, ayat yang kita baca tadi. Surah Al-Ma'idah tadi. Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dalam ayat ni ada 4 sifat orang yang Allah cinta kepada dia. Allah cinta kepada dia. Tanda dia, sebagai tanda. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin. Tanda orang cinta kepada Allah, bila dia jumpa dengan orang mukminin, dia akan merendahkan diri. Ini orang beriman ni, saya sayanglah kat dia. Kita hormat kepada dia, kita rendahkan dia diri kepada dia, kita muliakan dia. Pasal apa? Pasal dia adalah hamba yang beriman kepada Allah. A'izzatin 'alal kafirin. Dia akan jadi teguh, bangga dan rasa lebih mulia berbanding orang-orang yang kafir. Bila dijumpa orang kafir, dia akan kata Islam lebih mulia daripada kekufuran. Dengan orang Islam, dia tunduk, dia buat baik. Dengan orang yang tidak Islam, dia akan tunjuk Islam lebih mulia dan megah daripada kekufuran. A'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Yang ketiga dalam ayat ni, mereka akan berjihad pada jalan Allah. Orang yang mencintai Allah akan berjuang, berjihad fi sabilillah, bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dalam ayat ni, wala yakhafuna fillahi laumata laim. Dan mereka wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan siapa-siapa pun. Apabila dia berjuang kepada Allah, membantu agama Allah, mencintai Allah, dia tak kisah orang nak kata apa. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa benda orang tak kata kat Nabi? Semua orang kata Nabi. Ahli sihir, orang gila, pemecah belah masyarakat. Tapi Nabi tak kisah. Selama Allah Subhanahu wa taala meredai dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu campur dapat tadi nombor 1, ada 5 dah. Tanda
orang dicintai oleh Allah. Pertama apa dia? Ikut sunnah. Yang kedua apa dia? Memuliakan atau merendahkan diri kepada orang beriman. Yang ketiga, membanggakan diri dan menunjukkan kemuliaan Islam di depan orang kafir. Yang keempat, berjihad pada jalan Allah. Dan yang kelima, tidak takut kepada celaan sesiapa pun apabila dia berjuang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang keenam ialah orang yang nak dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, dia banyak melakukan ibadat sunat. Selain daripada fardu, dia banyak buat ibadat sunat. Sebab ibadat sunat ni perkara tambahan ke atas perintah yang wajib. So kita buat wajib, Allah sayang dah kat kita. Allah panggil okeylah. Tapi apabila dia tambah senantiasa buat benda-benda yang sunat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Seperti salat sunat, puasa sunat, zikir-zikir pagi petang, bacaan Al-Quran, banyak ibadat-ibadat sunat dia buat. Perkara ni akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara yang paling nak kata apa paling common antara tanda cinta Allah ialah ujian dan musibah. Macam mana tu? Macam mana orang kata ujian dan musibah ni tanda cinta Allah? Bila kita diuji, ni sahabat-sahabat semua, bila kita diuji oleh Allah, itu sebenarnya kalau kita belajar hadis Nabi, musibah ni apabila menimpa orang yang beriman, maka dia menjadi sebahagian daripada tanda kecintaan Allah kepada hamba itu. Tapi kalau dia menimpa orang yang kufur dan ahli maksiat, dia menjadi tanda kemurkaan. Justru kalau tiba-tiba kita buat amal ibadat, kita buat benda baik, kita soleh ke solehah, tiba-tiba kena timpa musibah, maka jangan hati tu rasa gundah gulana. Kenapalah Allah Ta'ala buat macam ni kat aku? Padahal aku dah usaha, dah buat baik kepada Allah. Kenapa Allah masih lagi uji aku, timpakan musibah kepadaku? Jangan dia kata macam tu. Sebab apa? Sebab ada satu hadis dari Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi kata, inna 'idhamil jazaa' min 'idhamil bala' wa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht, rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahhahahu Asy-Syaikh Al-Albani. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, bahawa Nabi SAW bersabda, pahala ganjaran yang besar datang bersama ujian yang besar. Pahala yang besar datang bersama dengan ujian yang besar. Betul lah, kalau bahasa muda, Ustaz nak bagi contoh hari ni kan. Kalau orang nak dapat sijil UPSR, nak dapat sijil SPM. Zaman dululah ada UPSR, sekarang ni dah tak ada kan. Sijil UPSR, soalan dia lagi mudah daripada SPM ke lagi payah daripada SPM? UPSR ni darjah 6.
SPM tingkatan 5. Soalan mana yang lebih mudah? SPM lebih mudah. Ya betul. Mestilah SPM lebih payah. UPSR lebih mudah. Pasal sijil SPM lagi tinggi daripada sijil UPSR. Maka soalan yang mudah untuk sijil yang rendah. Soalan yang payah untuk sijil yang tinggi. Betul tak? Orang masuk universiti, lagi payah tak soalan dia? Lagi payah daripada SPM. Sebab sijil universiti lagi tinggi daripada sijil SPM. Orang ambil PhD, lagi payah kena buat tesis tebal-tebal macam ni. Ustaz Hafiz kita tahulah muka dia ni rajin menulis. No, Ustaz Hashimi dia malas sikit. Nak dapat PhD paling nak banding dengan SPM. Pasal apa? Ujian ni lagi tinggi sijil, lagi besar ujian dia. Maka benarlah sabda Nabi. Di sisi Allah pun, kalau nak dapat pahala yang besar, maka Allah akan datangkan ujian yang besar. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Ujian yang besar datang dari pahala yang besar datang dari ujian yang besar. Dan Nabi SAW kata, wa inna Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Bila Allah sayang, Allah uji. Tujuan Allah uji ni sebab apa? Sebab Allah nak bagi kebaikan, pahala yang banyak. Allah uji, dia sabar, dapat pahala banyak. Allah uji lagi, dia sabar, dapat pahala banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada orang sabar tanpa hisab. Sebab tu cara Allah Ta'ala, salah satu tanda Allah mencintai hamba-Nya yang beriman ialah Allah uji dia. Kalau kita tanya, ya Allah, aku ni tidak diuji. Jangan minta macam tu. Kita kena sedar, ujian Allah ni senang pun ujian, susah pun ujian. Yang penting hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita jaga. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang akan berlaku pada diri dia? Dalam bahasa lain, apa manfaat seorang tu mengejar cinta Allah? Boleh faham? Apakah manfaat, faedah, kebaikan seseorang hamba mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga kita rasa, Allah, payahnya, kena buat macam-macam. Kalau kita tahu hasil dia ni mahal, berharga, bernilai, kita rela buat kerana manfaat dan kebaikan yang sangat besar. Maka apa faedah, manfaat yang seorang hamba tu dapat apabila Allah mencintai dia? Apa dia? Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi lah, sebab perkara ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila bercakap tentang cinta Allah, redha Allah, kita tak boleh nak suka-suka cakap. Sebab apa? Sebab perkara ni sesuatu yang ada di sisi Allah. Bahaya kalau kita cakap perkara tentang Allah tanpa Allah sendiri yang bagi tahu. Sebab tu apabila mencari redha Allah, mencari cinta Allah ni, kita kena cari apa yang Allah bagi tahu. Kena cari apa yang Nabi bagi tahu. Pasal apa? Kita takut apabila kita berkata tentang Allah, apa yang Allah tak bagi tahu, itu termasuk dari dosa besar. Allah tak kata pun macam tu, tiba-tiba ada orang tu kata.
maka dia termasuk dari dosa besar. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Bila kamu kata tentang Allah apa yang kamu tak tahu, itu termasuk dari dosa besar. Jadi apabila berbicara tentang cinta Allah, redha Allah, nak tahu apa yang Allah suka, nak tahu apa yang Allah redha, nak tahu apa yang Allah Ta'ala cinta, kita kena cari apa yang Allah Ta'ala kata dalam Quran dan apa yang Nabi SAW kata dalam hadis. Barulah kita boleh kata. Kalau tidak, bahaya. Okey? Kalau tidak, bahaya. Baik. So, berbalik kepada manfaat. Bila seorang tu dapat cinta Allah ni, kan? Bila seorang ni dapat cinta Allah ni, apa manfaat yang dia dapat? Pertama, yang tadi kita kata tanda-tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Yang ni kita nak sebut manfaat atau faedah seorang hamba mendapat cinta Allah. Apa dia? Yang pertama, Allah akan jadikan manusia lain mencintainya. Bila Allah cinta kepada seseorang, sebenarnya bukan Allah sahaja yang cinta kepadanya. Sebaliknya, malaikat akan cinta kepada dia dan orang-orang yang beriman akan cinta kepada dia. Malaikat pun akan cinta kepada dia. Dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dengar hadis ni. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli as-sama' inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlu as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard." Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, sesungguhnya Allah ni apabila dia mencintai seseorang, seorang hamba ni dia buat perkara-perkara yang Allah suka sehingga akhirnya Allah cinta kepadanya. Dia ikut Nabi sehingga Allah cinta kepadanya. Macam kita sebut tadi. Okey? Apabila Allah mencintai seorang hamba, apa akan berlaku? Kata Nabi SAW, Allah akan panggil Jibril alaihi salam. Allah panggil Jibril. Wahai Jibril. Fayunadi Jibril. Allah panggil Jibril. Allah Ta'ala kata kepada Jibril, Inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, seorang ni. Maka hendaklah kamu, wahai Jibril, turut mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril bila dengar Allah cinta kepada fulan ni, Jibril pun cinta juga kepada dia. Jibril pun sayang kepada dia. Nampak tak? Kita ni duk fikir tak ada orang sayang kat aku. Betul tak? Ada tak orang dia rasa aku ni tak ada orang sayang kat aku. Dia lupa. Seandainya dia nak disayangi oleh sekalian makhluk ni, carilah cinta Allah. Kerana Nabi kata, apabila Allah mencintai seseorang, Allah panggil Jibril. Allah kata kat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka hendaklah kamu mencintainya. Maka Jibril turut mencintai orang tersebut. Tak berhenti lagi. Lalu Jibril, ketua para malaikat, dia akan menyeru kepada sekalian malaikat yang ada di langit. Jibril kata apa? Jibril kata kepada sekalian penduduk langit, Fayuna Jibrilu fi ahli sama' Inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka hendaklah kamu sekalian turut mencintainya.
fayuhibbuhu ahlus sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ahli penduduk langit semuanya akan mencintai fulan tersebut. Kita je rasa tak ada orang sayang kat aku. Tiba-tiba bila kita solat sunat, kita puasa sunat, kita banyak baca Quran, kita banyak baca zikir, bukan sekadar Allah yang mencintai, bahkan sekalian penduduk langit yang dipenuhi dengan malaikat langit tersebut, dengan seruan Jibril alaihissalam, seluruh penduduk langit akan mencintainya. Dan bukan setakat tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, lalu Allah jadikan dia diterima oleh penduduk bumi. Orang bumi pun akan terima dia, melainkan orang-orang kafir yang musuh Allah, tu biarlah ke dianya. Tapi orang beriman, bila Allah cinta kepada seorang, hati orang beriman akan terima, tunduk, kasih kepada dia. Ini faedah yang pertama. Apa dia faedah yang pertama? Untuk mendapat, apabila seorang mendapat cinta Allah, manfaat dia apa dia? Dia mendapat kecintaan Jibril dan sekalian penduduk langit serta diterima di bumi. Faham? Dahsyat. Okey. Yang kedua, apabila dalam satu hadis ni panjang tapi menyatakan tentang cinta Allah dan faedah dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi, Allah Taala berfirman. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adhani la'u'idhannah wa ma taraddu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu." Rawahul Bukhari. Hadis ini panjang tapi berkait dengan cinta Allah, dan antara hadis yang komplit lah bahasa kita sebut. Apa kata Allah sendiri? Hadis ni Nabi kata, Allah sendiri kata. Allah kata, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku isytiharkan perang dengan orang tersebut. Siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah akan isytihar perang dengan orang tersebut. Tapi siapa pula wali Allah ni? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendekatkan diri kepada Allah ni macam mana sehingga mendapat cinta Allah, lalu dialah wali Allah. Macam mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri kata ni, tidak ada satu amalan pun seorang hamba tu buat untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih Allah suka berbanding amalan yang Allah fardukan kepada dia. So paling Allah suka kita buat apa dia? Amalan fardu. Nak jadi wali, nombor satu, dia mesti jaga perkara fardu. Nombor dua, nak jadi wali dan nak menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi ni, Allah sendiri kata, "Wa ma yazalu 'abdi." Hamba aku pula senantiasalah dia buat, lepas daripada yang wajib tadi, dia buat pula yang sunat. Sehingga bila dia buat benda sunat,
maka aku akan mencintainya, kata Allah. Allah kata, bila hamba tu buat yang wajib, kemudian tambah lagi dengan yang sunat, maka perkara ini akan mendatangkan cinta Allah kepada hamba tu. Faham? Dan kata Allah lagi dalam hadis kursi ni, apabila Allah mencintainya, maka jadilah pendengarannya, jadilah aku, kata Allah, pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatan dia yang dia melihat dengannya. Allah kata, dia waktu dia, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku jadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku jadi tangan yang dia buat sesuatu dengannya. Aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Maksud apa perkataan Allah ni? Mana Allah akan memandu dia. Allah akan memberi taufik kepada dia. Allah akan menunjukkan jalan kebaikan pada dia. Bila Allah cinta kepada dia, Allah akan pandu dia dalam kehidupannya, pandangannya, pendengarannya, anggota tangannya, kakinya. Allah akan pandu kepada kebaikan. Ini faedah bila orang tu dicintai oleh Allah. Sebab tu dia dijaga. Bahasa mudah, seorang yang dipanggil seorang yang dicintai oleh Allah, manfaat dia setelah daripada mendapat kecintaan Jibril dan seluruh penduduk langit, maka dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mata dia dijaga oleh Allah, telinga dia dijaga oleh Allah, tangan dia dijaga oleh Allah, kaki dia dijaga oleh Allah. Maka apa lagi yang dia nak lain daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat tu. Tambah lagi dalam hadis tadi, apabila dia berdoa kepada Allah, dia minta sesuatu kepada Allah, Allah akan mengabulkan permintaannya. Bila orang ni dicintai oleh Allah, dia minta aja dengan Allah, Allah akan memberikan permintaannya. Kalau dia berlindung dari keburukan dengan Allah, Allah akan lindungi dia daripada keburukan tersebut. Bukankah ini satu kenikmatan yang sangat-sangat besar dan luar biasa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi poin kita yang terakhir, setelah daripada kita mendapatkan faedah daripada Allah mencintai, seluruh makhluk mencintai, kemudian dia akan dijaga anggota tubuh badannya pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasakan kemanisan iman sebagaimana hadis yang salasun, man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma tu. Poin kita yang terakhir yang kita nak sebut pada malam ini, ada tak sebab-sebab, asbab, amalan-amalan yang khusus, yang kalau kita kata bila kita buat tu, insya-Allah lah Allah rezekikan kita ni rasa cinta kepada Allah, dan Allah rezekikan kepada kita kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi kepada yang terakhir, amalan-amalan yang kita nak buat. Sebab-sebab yang menyampaikan seorang hamba kepada cinta Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sebut secara ringkas sebab masa kita pun agak terbatas. Nombor 1, banyakkan baca Quran. Seorang hamba bila banyak baca Quran, tadabbur makna Al-Quran, insya-Allah dia akan lebih dekat kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dia faham dalam Quran, dia tahu Allah mencintai orang bertakwa. Kita baca tadi, Allah mencintai orang yang bersuci, Allah mencintai orang yang bertaubat, Allah mencintai orang yang bertawakal. Lalu bila dia baca, dia berusaha menjadikan diri dia dengan kefahaman terhadap Al-Quran, dia berusaha mendapatkan cinta Allah. Sebab yang pertama, banyakkan baca Quran dan tadabbur maknanya.
Sebab yang kedua, ikut sunnah dan banyakkan amalan-amalan sunat. Ikut sunnah dan banyakkan amalan sunat. Perkara yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah, sama ada dengan lisan ataupun dengan hati ataupun beramal dengan anggota. Senantiasa hidup dalam zikrullah. Zikrullah ni, kalau kita nak zikir yang paling utama, zikir ikut sunnah lah. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikir kan? Ataupun sebelum daripada tu tengah malam sedar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak makan, baca bismillah. Lepas makan, alhamdulillah. Bersin, alhamdulillah. Okey? Nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Ni ngatuk-ngatuk nak tidur dalam kelas ni, dia baca dekat doa tu. Kalau tak baca, jangan tidur. Kalau nak tidur, baca dulu. Betul tak? Baik. Apa benda selepas zikrullah? Yang keempat, ithar mahabbati ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaan semua benda. Termasuklah hawa nafsu. Kita berasa nak pergi nak pergi main-main lah contohnya, nak pergi joli, nak pergi seronok-seronok, nak jalan-jalan. Tiba-tiba dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita latih diri kita. Yang ni hawa nafsu. Yang ni Allah panggil. So kita didik diri kita mendahulukan cinta Allah. Tiba-tiba ada orang fakir mari minta sedekah. Pak cik, dia kata, abang minta sedekah, saya tak makan lagi. Kita pun tengok, aku ni nak beli depan ni. Tapi yang kita nak beli tu bukan keperluan, bukan kehendak. Boleh jadi termasuk kemewahan. Kalau tak beli pun tak apa. Kita kata, tak apalah, aku dahulukan cinta Allah. Jadi yang ketiga, kita melatih diri untuk mendahulukan kecintaan Allah lebih daripada kecintaan selain daripadanya. Yang kelima, untuk mendapat cinta Allah, mesti kita ajar diri kita mengenali nama-nama Allah. Bila kita dengar nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Latif, Ar-Rauf, Allah yang Maha Penyantun, Allah yang Maha Baik, lemah lembut. Sifat-sifat Allah yang mulia ni mendatangkan, bila kita kenal, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memerhatikan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ini sebab-sebab yang boleh mendatangkan cinta Allah. Kita fikir, aku ni banyak dah nikmat yang Allah bagi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita perhatikan banyaknya nikmat Allah yang Allah bagi kepada kita. Yang ketujuh, inkisarul qalbi baina yadayillah. Pakai apa? Hati ni biar dia rasa terpukul atau ketuk hati kita untuk tunduk kepada Allah. Bila kita dengar sendiri Allahu Akbar, merendahkan diri serendah-rendahnya, dan kita sampai satu tahap, Allahu Akbar, aku ni malu dengan Allah, aku ni rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, al-khalwah bihi waqtin nuzulil ilahi limunajatihi wa tilawati kalamihi, ialah bangun di saat Allah hampir dengan makhluknya, iaitu sepertiga akhir malam. Rajin baca Quran, rajin salat tahajud. Ini antara perkara yang mendatangkan cinta Allah.
Yang kesembilan, banyak duduk bersama orang-orang yang soleh dan majlis ilmu. Duduk bersama orang soleh, duduk dalam majlis ilmu, berbicara tentang Allah, berbicara tentang nikmat-nikmat Allah, berbicara tentang hukum-hukum Allah. Dan yang terakhir, yang 10, kita sebut 10 lah, mesti sucikan diri daripada kemaksiatan yang mengotorkan jiwa dan menyebabkan hati kita jauh daripada cinta Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melalui cinta Allah ni, kita nak sampai ke satu tahap yang lebih tinggi daripada cinta. Itulah yang disebut sebagai redha. Bila Allah mencintai seorang hamba sampai tahap yang paling tinggi, ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu tak, redha Allah taala ni adalah nikmat yang paling agung dalam syurga. Ini yang kita nak, paling agung. Apabila seorang dah cari sebab-sebab mendatangkan cinta Allah, yang terakhir, yang paling kemuncak daripada semua ni ialah kita nak Allah redha kepada kita. Dan inilah nilai yang telah didapati oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan inilah juga nikmat yang akan didapati oleh ahli syurga. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, apabila ahli syurga dah masuk syurga, Allah tanya ahli syurga, ada lagi tak nikmat yang kamu nak? Hamba ni kata, ya Allah, semua nikmat dah dapat dah. Allah Ta'ala kata, aku nak bagi lagi nikmat lebih daripada tu. Apa dia? Allah redha kepada semua ahli syurga. Dalam syurga kamu buatlah apa yang kamu suka, kerana Allah dah redha kepada ahli syurga. Ini nikmat yang tertinggi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, carilah redha Allah dan kejarlah cinta kepada Allah. Cuma nak dapat tu kena latihlah diri. Dia tak mari rasa ni, perasaan ni, dia tak mari satu malam sekelip mata tiba-tiba esok dia jadi cinta kepada Allah, cinta-cintanya. Tapi kelazatan tu akan datang, halawatul iman. Dalam solat kita, kita sujud, kita lama dalam sujud kita doa dalam sujud, munajat kita doa kepada Allah. Kita didik hati kita untuk mengejar, untuk mencari, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal ibadat yang kita buat, Allah mencintai kita dan sampailah satu tahap yang paling tinggi, iaitulah Allah redha kepada kita semua. Mudah-mudahan banyakkanlah berdoa. Banyakkanlah berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu redha-Mu ya Allah. Kerana redha Allah adalah nikmat yang tertinggi yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kemurkaan Allah yang membawa seorang itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apapun semua ini, kita kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Doalah banyak-banyak agar Allah memandu kita semua kepada apa yang Dia cinta dan apa yang Dia redha. Sebab itu bila ulama mendefinisikan ibadah ni apa dia? Definisi dia di sisi para ulama, mereka sebut ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadat ni adalah satu kata nama yang merangkumi dan meliputi semua perkara yang Allah suka dan Allah redha. Maka sebaik-baik ataupun secara umumnya, apabila seorang nak mencari cinta Allah dan redha Allah, jalannya ialah memperbanyakkan ibadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Hafiz dan seluruh saf yang ada dalam usrah kita, semua sahabat-sahabat yang mengikuti dan juga anak-anak di Baitul Ihsan. Malam ni kita bersiaran secara Zoom di Baitul Ihsan di Al-Khairi di Taman Maluri. Alhamdulillah, semua agar manfaat ini dikongsi bersama. Semoga Allah memberkati kita semua.
Wallahu ta'ala alam. Sebelum daripada kita tutup juga, hari ini kita nak mendoakan salah seorang daripada jamaah kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah sakit, tapi berbalik kepada yang kita sebut tadi bahawa termasuk dalam tanda kecintaan Allah ialah ujian dia. So bukanlah kat maknanya kita kata bila sakit tu kita pun okeylah tu. Tak. Redha kepada Allah dalam ujian tak bermaksud kita tidak mencari jalan kesembuhan. Tak. Tak bermaksud kita tak nak kepada kesihatan. Tak. Redha dalam musibah, ujian satu perkara. Tapi kita tetap juga diminta untuk berdoa agar Allah angkat daripada kita musibah. Seperti mana Nabi Ayub alaihi salam doa agar sembuh penyakit. Sebagaimana Nabi SAW ajar kepada kita untuk mendoakan kesihatan dan kesejahteraan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini sam'i. Allahumma afini fi basar. Maknanya Nabi ajar kepada kita doakan keafiatan dan kesihatan. Jadi di antara redha dengan musibah serta minta doa kepada kesembuhan itu tidak menjadi satu perkara yang bertentangan. Malah dia termasuk dari sunnah yang kita doakan. Mudah-mudahan musibah tu dapat pahala dah. Doa agar sembuh tu juga dapat pahala pula di situ. Kerana kita mengikut petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya tutup, saya lupa tadi, tapi ingat di hujung-hujung ni kita pakat doakan kepada salah seorang jemaah kita, Cik Suraya dan suami dia Anwar, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada dia. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang berhak untuk disembah. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Segala kenikmatan darimu dan segala ujian juga datang darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba yang Engkau cintai dan Engkau redai. Kurniakanlah kepada kami kecintaan kepadamu dan kurniakanlah kepada kami, ya Allah, kecintaanmu kepada kami. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, jadikanlah, kurniakanlah kepada kami rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada orang yang mencintaimu, dan rasa cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, penuhkanlah hati-hati kami dengan kecintaan terhadapmu, kecintaan kepada Nabi-Mu, melebihi cinta kami kepada dunia dan seisinya, dan melebihi cinta kami kepada sanak saudara kami, malah kepada diri kami sendiri. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin, kami dengan rendah hati, ya Allah, memohon kepadamu dengan segala keagunganmu, dengan segala kemuliaanmu, dengan nama-namamu yang indah, ya Allah, agar Engkau sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami. Sembuhkanlah Cik Suraya dan juga suaminya Anwar. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan saudara mara kami, sahabat handai kami. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustaz Hafiz.